Now, effect of changes in mass. Tadi kita lihat bahawa ada satu formula yang telah kita belajar, iaitu F sama dengan G M1 darab M1 darab M2 dibagikan dengan R kuasa 2. Okey. Now, kita nak buat kajian. Apakah perubahan kesan terhadap daya graviti tersebut, iaitu F, nilai F. Jika nilai M ini berubah-ubah. Mungkin dua-dua sama, mungkin satu menjadi double atau triple atau dua-dua jadi double. Tapi jarak antara mereka malah. So saya hanya nak buat my manipulation now is the mass. Okay, so apa yang kita manipulasikan jisim sahaja dan dimalarkan jarak pemisah mereka. So untuk itu, you boleh rujuk pada nota yang saya berikan. Okay, untuk ini saya gunakan satu sebagai awalan dulu. Okay, katakan ada dua objek. Objek pertama jisimnya M. Objek kedua pun jisimnya M. Kedua-duanya terpisah sejauh D. Tadi R, kita boleh gunakan D. R atau D, anything boleh. As long as dia mewakili jarak daripada pusat objek pertama ke pusat objek kedua. Remember, center, pusat. Jangan ambil permukaan kepada permukaan. Salah. Ada pusat objek pertama ke pusat objek yang kedua. Nah, dalam keadaan ini, daya tarikan antara mereka adalah F. So how to get the F? Ini caranya. So if you look at this formula here, dia kata bahawa bila M1 adalah M, okay, objek pertama jisimnya M. Objek kedua M2 jisimnya M juga. Dan jarak pemisah mereka itu nilai R adalah D. Saya gantikan semua maklumat ini dalam formula tadi, iaitu F1 sama dengan G darab M. Sebab M1 adalah M, darab lagi M. Okay? M darab dengan M. Bahagi R kuasa 2. Apakah nilai R? R adalah D. So, D kuasa 2. So, bila kita ada rumus ini, G, M, M bagi D kuasa 2. Sekaligus, all these, semua ini, kalau kita ada, saya boleh berikan huruf F. That means daya tarikannya, saya simbolkan sebagai F. Okay. Kalau ada perkara tersebut, ini situasi pertama lah. Okay, now tadi jisim sama. Saya nak ubah jisim. Sekarang jisim sudah berubah. Apa dia? Jisim objek yang pertama kekal. M. Tapi jisim objek yang kedua sudah digandakan. Jadi 2M. So, jarak pemisah antara mereka masih lagi D. Saya nak cari macam mana nak dapat 2F tersebut. 2F telah diberikan, tapi how to get that value? So, langkah pertama, get all the information first. Ini adalah maklumat dia. Maklumat pertama, M1 berapa? Okey, M. M2 berapa? 2M. Jarak pemisah berapa? D. Okey, saya senaraikan semua maklumat saya. M1, M2 dan R. Tiga-tiga dah ada. Next step, kita tuliskan formula. Dalam formula tersebut, kita gantikan M1 dengan M2. So, M1 saya gantikan dengan M. M2 saya gantikan dengan 2M. Bila dah gantikan dengan 2M, saya boleh darabkan di atas. 2 tu saya boleh keluarkan. Bila saya keluarkan, saya akan dapat 2 darab G, M, M bagi D kuasa 2. Kalau kita kembali balik kepada penyelesaian pertama tadi, kalau saya ada G, M, M bagi D kuasa 2, saya boleh gantikan dengan F. Maka bila saya gantikan G, M, M, D kuasa 2 ini dengan F, saya akan dapat jawapan sebagai 2F. So, ini adalah daya tarikan graviti di antara dua objek yang mana yang pertama jisimnya M, yang kedua 2M dan jarak pemisah mereka adalah D. Okey? Dah salin? Kalau ada yang belum salin, let me know. Sebab saya nak tukar slide. Sudah? Okay, sir. Okay, anyone else yang belum? Kalau belum, let me know. Okay, all done. Okay, now next slide. Ini yang pertama M, yang kedua 2M. Apa berlaku kalau
Yang pertama M, yang kedua triple, 3M. Okay? So, jarak pemisahan masih lagi D. So, jadi apakah? Langkah pertama, get all the information. M1 adalah M. M2, 3M. Jarak pemisahan, center, pusat objek pertama ke pusat objek kedua. Alright? Ialah D. Next step, tulis formula dan gantikan. So, F1 akan jadi G, G tetap. M pertama ialah M, M kedua ialah 3M. Bagi D kuasa 2. Nah, apa kita boleh buat? 3 ni kita boleh bawa ke hadapan. Bila saya pindahkan 3 ke hadapan, dia akan menjadi 3 G M M over D kuasa 2. So tadi kita sudah lihat G M M D kuasa 2 ini diwakili dengan huruf capital F, iaitu daya tarikan graviti F. So ini adalah 3 F. So bermaksud bila objek pertama jisim M, objek kedua jisim 3M, maka dipisahkan pada jarak D. Daya tarikan antara mereka, daya tarikan graviti antara mereka adalah 3 kali ganda yang asal tadi. 3F. Lebih kuatlah daya tarikan. So bila jisim objek tu meningkat, 3F. Bayangkan bola dengan bumi. Bumi terlampau berat, maka daya tarikannya terlampau kuat. Objek yang kecil akan ditarik ke bumi. Bukannya bumi akan bergerak ke objek yang kecil. Ini jawapan kalau M dengan 3M. Apa berlaku kalau dua-dua jisimnya sama? 2M, 2M. Okay, dua-dua objek. Tadi MM. Bila MM dipisahkan pada jarak D, daya tarikannya F. Sekarang, jisim digandakan. 2M, 2M. Bila jisim digandakan, okay, get all the information first. M1 is 2M. M2 juga 2M. Dua-dua jisim sama. Jarak pemisahannya D. Alright, masih sama. Center ke center. Then write the formula, ganti nilai-nilai. So G bracket 2M darab 2M. So 2 dengan 2 ni kita boleh darabkan jadi 4, pindah ke hadapan. So bila saya pindah ke hadapan, 4 G M darab M bagi D kuasa 2. So G M M bagi D kuasa 2 representing F. So 4 kali F. So final answer 4F. Ini jawapan dia. Okay, di ruangan yang saya berikan dalam nota, you kena ada jawapan ini. So bermaksud kalau jisim meningkat, apa berlaku? Kalau jisim jarak sama tapi jisim digandakan, apa berlaku? Dari segi soalan, dia mungkin akan berikan satu situasi. Suruh anda selesaikan penyelesaian ini. Exam question can be like this. Ini satu bentuk soalan yang dia boleh tanya. Alright. So apa berlaku kalau jisim bertambah, jisim sama, jarak bertambah. Jarak bertambah kita akan lihat sekejap lagi. Alright. This is about perubahan jisim tapi jarak ditetapkan. Let's go.